أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة سورة النصر. مقدمة سورة النصر. Suratul Nasri ini ialah surah yang ke 110 daripada 14 surah Al-Quran. Diturunkan di Madinah. Nah, surah ini diturunkan di Al-Madinah. Surah diturunkan di Madinah maksudnya turun selepas daripada Rasulullah SAW hijrah pergi kepada Madinah. Nah, mengandungi 3 ayat. Ya, surah ni ada 3 ayat saja. Di antara surah yang pendek, yang panak jugalah. Dinamakan surah ni Suratul Nasri. Gapo makna An-Nasri? Kemenangan, kejayaan. Daripada Nasara. Nah, mana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila sebut Nasrun itu makna kemenangan. Kemenangan ni makna menang. Nah, kita duk kata menang tu kerana Tuhan tolonglah. Dapat pertolongan daripada Allah Taala. Ataupun kita kata berjaya. Nah, mana kejayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah ni dinamakan dia Suratul Nasri, surah kemenangan, surah kejayaan. Kerana di dalam surah ini Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berjaya. Perintah pada Nabi ni perintah pada kita dah lah. Jadi pahal kata Tuhan suruh Nabi saja. Nah, perintah pada Nabi, perintah kepada umat dia. Kita pun kena tiru, kena terima bulat-bulat. Perintah Allah Ta'ala
pada Nabi dan pada kita semua. Jadi dalam surah ni Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu juga kepada umat dia, supaya tiru Nabi, supaya terima supaya Nabi terima perintah. Apabila baginda berjaya menyampai kemenangan dan menguasai tanah suci Mekah, serta melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka hendaklah baginda bersyukur dengan mematuhi perintah Allah yang melimpahkan nikmat itu. Ini Allah Ta'ala perintah pada Nabi kita. Nah, apabila Allah Ta'ala berjaya, kemenangan, cara berjayanya iaitu dapat menguasai tanah suci Mekah. Dan Nabi kita tahu dah, Nabi lahir di Mekah, beranak di Mekah, besar di Mekah. Bos apa umur dia 40 tahun, tuai turun ayat Iqra sebagai melantik Nabi, letak Nabi jadi Rasul bagi Allah, letak Nabi jadi seorang pesuruh daripada Allah Ta'ala, serupa dengan Nabi-Nabi dulu biasa letak dah. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, banyak-banyak Nabi dah. Maka bila Nabi kita sampai umur 40, Allah Ta'ala letak Nabi kita jadi seorang Rasul, pilihan daripada Allah. Tak ada cacu kata nak letak Sayyidina Ali, lepas tu pergi bertukar dengan Nabi. Bagaimana satu bergengnya ataupun faham salah. Kalau sungguh nak letak Sayyidina Ali, tapi Jibril mai temu dengan Nabi Muhammad, tak dengan pilihan Allah. Letak Rasulullah, tak Muhammad sebagai Rasulullah. Bila letak Rasulullah jadi Rasul, letak Muhammad jadi Rasul, Nabi kita pun dakwah, serulah. Mula-mula seru dengan jalan sirri, jalan sembunyi, kecek susih-susih. Dakwah susih-susih. Lepas tu dakwah pula dengan jalan jahriyah, dengan jalan terai-terai, pecung ramai-ramai, panggil ahli Quraisy wa ahli Mekah mari beripau di Bukit Safa, di Darul Arqam. Prakak kata dia jadi Rasul. Lepas pada tu Nabi dakwah dengan cara zahir, tapi dalam dakwah dia ni jumpa dengan halangan, rintangan, jumpa dengan kesusahan, menetai daripada kaum Quraisy. Mula daripada umur 40 hingga sampai Nabi disetuk makan tak jual, tak makan pada Nabi. Tengah-tengah sahabat semakan daun-daun kayu giduk kok, celah-celah jalan tak bukit. Susah tuduh kepada Nabi berbagai-bagai tuduhan, dengan gila, dengan sihir,
nujung, bawa agama baru, tinggal agama untuk nenek dia, hingga gapo dalam masa tu sampai 13 tahun Nabi kita duduk Mekah, duduk dakwah Nabi, duduk dakwah pada jalan Allah. Turun ayat pada masa 13 tahun di Mekah ni, banyaknya duk tekan segi akidah, segi pegangnya supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali puak Quraisy buat rancangan nak bunuh Nabi. Hingga sampai Nabi terpaksa keluar daripada tanah suci Mekah. Tubik daripada tanah suci Mekah, hijrah pergi kepada Madinah, iaitu dalam masa umur dia 53 tahun. Dan duduk di Madinah, pergi dakwah di Madinah. Di Mekah pun tak ada tinggal, dan puak Mekah pun duduk pergi hak hijrah bersama Nabi, dan duduk terima belai-belai pun ada lah ajaran agama Allah. Dan masa tu Nabi kita tak boleh nak kelik Mekah. Tak boleh nak kelik mari pada Mekah. Akhir sekali Allah Ta'ala berjaya mencapai kemenangan dan dapat menguasai tanah suci Mekah. Fatah Mekah. Belum pada Fatah Mekah tu, tanda-tanda nak Fatah Mekah, iaitulah bersuluh di Hudaibiyah. Bersuluh di Hudaibiyah. Nabi kita nak masuk Mekah, nya sekat oleh puak Quraisy. Seden berjalan 400 kilo mari. Daripada Madinah nak masuk Mekah sampai di Hudaibiyah, nya sekat oleh puak Quraisy. Nabi kita tak boleh masuk Mekah. Ini adalah satu halangan besar. 400 kilo, cuba kita fikir. Sini ke mana? Kalau hanya itu 200 lebih-lebih ya rumah kita ni dah. Trik sana nung lagi. Dia nak masuk Mekah, tapi puak Quraisy sekat tahu masuk. Dalam hatu timur ataupun berlaku bersuluh di Hudaibiyah. Janji tahun depan boleh mari. Belalah tahun ni tak boleh mari. Tapi berjanji boleh mari tahun semula, tahun depan, tahun depan. Maka ini adalah tanda nak fatah Mekah. Tanda nak berjaya boleh Nabi kita kelik kembali kepada tanah suci Mekah. Ini ada setengah riwayat kata turun surah An-Nasr ini lepas pada suluh Hudaibiyah. Menunjuk kata tanda nak berjaya dah Nabi kita nak boleh masuk Mekah. Dan fatah sungguh Mekah ialah pada tahun yang ke-8 daripada hijrah Nabi SAW. Kalau gitu dalam surah ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW, apabila baginda berjaya mencapai kemenangan dan boleh menguasai tanah suci Mekah semula, lepas pada dia tinggal Mekah berapa tahun, tak ada boleh kelik, tak ada boleh gapa. Lepas pada tu manusia pun masuk ke dalam agama Allah, serta melihat manusia masuk dalam agama Allah. Masuk agama lah, mudah kata masuk. Belum pada tu pun duk masuk lah, dah. Tapi lepas pada tu masuk ke dalam agama Allah beramai-ramai. Afwaja dalam ayat-ayat beramai-ramai masuk Islam tu. Korama. Hingga sampai belum pada wafat Nabi SAW tu orang Mekah Islam habis.
dan Khalid Arabi ataupun kawasan negeri Arab ke tepi-tepi tu pun berpuak-puak masuk Islam daripada negeri Yaman, negeri kok dekat-dekat tu pun pakak mari terima Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Mekah sudah dapat menguasai oleh Nabi dan orang Islam pun masuk ke dalam agama Islam beramai-ramai, maka Allah Ta'ala perintah hendaklah baginda bersyukur dengan mematuhi perintah Allah. Dan Allah Ta'ala perintah suruh banyak bersyukur kepada Allah. Bukan ramah, bukan bersorak, bukan celau, makan besar. Ini lupa klik pada surah kuliah kemarin. Cara kita dapat kemenangan kejayaan dalam urusan kerja kita, ikutlah bersyukur dengan Allah. Tapi kita hidup tiru hak lain pada Allah, lain pada agama Allah, celau, wak ramah ya. Begitu tiap-tiap ada kejayaan, wak ramah ya lalu. Hak tu bukan Islam, bukan daripada ajaran Islam. Nah, jaya ni semuanya kita kena banyak bersyukur kepada Allah. Ini perintah daripada Allah Ta'ala dalam surah. Hendaklah baginda bersyukur dengan mematuhi perintah Allah. Allah yang melimpahkan nikmatnya itu. Dah, Allah lah yang melimpahkan nikmat. We boleh masuk Mekah semula, dan orang manusia pun masuk agama Allah berpuak-puak. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Suruh bersyukur. Tara Nabi itu Tuhan perintah, padahal Nabi itu gapo orang yang banyak bersyukur dah. Abdan syakura, seorang hamba yang banyak bersyukur. Tapi Allah Ta'ala perintah lagi, beringat lagi, apa tak lagi kita dah berjaya satu-satu perkara, kita kena banyak bersyukur kepada Allah. Bukan sekadar bersyukur saja, serta memohon ampun kepadanya, kepada Allah. Nah, serta minta ampunlah kesalahan. Tara Nabi, orang tak salah, orang maksum, dipelihara dia daripada dosa, pada dosa. Tapi Allah Ta'ala perintah juga suruh minta ampun dengan Allah. Lebih-lebih lagi masa berjaya. Jaya tu sama ada berjaya peribadi, jaya urusan kita ya. Nah, cari makan berjaya, boleh kerja, naik pangkat. Nah, ataupun boleh rezeki, boleh duit. Tu berjaya peribadi. Apa tak lagi berjaya masyarakat. Berjaya kita boleh bina masjid dalam kampung, boleh buat ada sekolah, ada pak mengaji, pak kita, anak cucu kita pun boleh mengaji. Nah, dan kedudukan kita pun selamat daripada bala apa. Kena bersyukur kepada Allah. Kena kembali kepada Allah. Nak bersyukur tu, kita kena kerja apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Nah, supaya Allah Ta'ala kurnia Kausar oleh kepada Nabi, maka Tuhan suruh Nabi kita semaya masuk dalam suku, banyak semaya, dan wanhar berjamu makan ke orang susah-susah, gerbe menate gerbe harta kita hak boleh daripada rezeki hak Tuhan wi pengarah. Tu cara bersyukur. Satu segi di sini Allah Ta'ala suruh bersyukur, iaitulah banyak tasbih kepada Tuhan. Dan ada juga setengah maksud tasbih tu semaya juga. We rajin semaya, we penuh masjid. Kerana rezeki kita murah, kerana berjaya dalam pekerjaan kita.
wakak berjemaah, wakak hidup amalan semaya. Nah, ini gapo cara kita bersyukur kepada Allah. Dalam hati juga suruh minta ampun banyak-banyak. Kerana dalam kerja kita walau berjaya dah pun ada takut tak kena, takut salah dengan Tuhan. Kerja kita kasar dakwah ke ataupun loleh ke, kena istighfar. Jangan kata boleh dah Tuhan berjaya, tanda kata Tuhan kena, bukan lagi. Nah, berjaya tu bukan tanda ke Tuhan gapo kena dengan Tuhan dak lagi. Bini kena banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taruh Nabi lagi Tuhan suruh minta ampun. Nah, padahal dia maksum, wajib kita pegang bahasa segala Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum daripada dosa. Tak kerja dosa demon ni. Orang jadi Nabi, di antara sifat dia adalah tak kerja dosa. Sidik, amanah, tabligh, fatanah tu tak apalah dah. Lepas tu maksum. Tapi dalam hati Tuhan suruh minta istighfar. Kerana istighfar ni kalau orang berdosa boleh follow kita dak istighfar dan boleh keampunan. Tak rugi. Jangan kata tak ada berdosa apa Allah. Tahu Nabi lagi suruh minta ampun. Tak berdosa di mana? Tiap-tiap kamu salah belaka. Dan sebaik-baik orang salah tu orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Nah, kita istighfar ni kalau berdosa boleh. Pahala so istighfar tu ibadat. Istighfar tu astagfirullah tu ibadat dah. Yang keduanya Tuhan ampun dosa. Tapi tak ada manusia yang tak salah dengan Tuhan. Nah, kedua-dua ni boleh bila kita istighfar boleh pahala kerana kita beribadat dengan istighfar. Dan yang keduanya dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bini punya kita boleh nikmat gapo? Nah, tasbih banyak, semaya banyak. We berubah sikit We berubah sikit. Tiap-tiap akhir bulan jual kelapa, jual nyo. We berubah tak pergi masjid tak. Semaya kata. Ni untuk subhanallah. Kelapa mahal, kelapa murah, kayu mahal, kayu murah. Kayu ni habis dah di hutan dah. Duk boleh rezeki kita belaka tu. Hak kerja kayu, hak kerja motor apa? Kulit getah tu berapa serupa lebih dah. Duk korek juga rezeki tu Tapi apa boleh tak ada tasbih langsung, tak ada semaya. Tak ada berubah sikit. Getah mahal 25, 23, 18, ke 10, kata 10. Naik 18 pun duk subhanallah. Mana fasabih? Mana kita bersyukur dengan tasbih? Duk mau bila tempat 31 semata, tempat 1 semata. Nak jual, nak gapo. Tapi kita tak ada tasbih. Nah, tak ada tasbih dengan Allah Ta'ala. Tak ada bersyukur dengan Allah. Tak ada banyak kata awal bulan ni kena pergi sejik. Tetaplah jadual kalau tak boleh main hari 28, 29 kerana buka gaji kita ataupun boleh jual apa laba tu laba. Tapi tak ada berubah. Ini Tuhan tak ada jadi. Nah, tak ada tambah rezeki kita duk subhanallah kerana kita tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadilah kita semua daripada hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Taruh Nabi lagi Tuhan perintah. Nah, bila dapat kemenangan dan kejayaan, hendaklah baginda bersyukur dengan mematuhi perintah Allah Ta'ala. Allah yang melimpahkan nikmatnya itu. Kerana kita fikir, kita tahu semua nikmat kejayaan itu daripada Allah Ta'ala. Serta memohonkan ampun kepadanya, kepada Allah. Iaitu ayat kata, fasabbih bihamdi rabbika, maka hendaklah kamu ucap, maka hendaklah engkau ucap tasbih dengan memuji Tuhan engkau. Subhanallah wa bihamdih. Nah, subhanallah wa bihamdih.
ataupun subhanallah tu tasbih, alhamdulillah itu hamdi, puji Tuhan. Lepas tu astaghfirullah, astaghfirullah, sungguhlah kau berjaya kepada aku, boleh rezeki, boleh nikmat, boleh gapo, tapi banyak salah yang kita duk gapo buat tak kena dengan hukum Allah, dengan agama Allah. Astaghfirullah ya Allah. Nah, astaghfirullah ya Allah, ampunlah dosaku. Allahumma ighfirli dzunubi ya Allah. Nah, ampunlah dosa. Ini Allah Ta'ala perintah kepada Rasulullah. Perintah kepada Rasulullah tu adalah perintah kepada kita. Maka inilah dinamo surah ni surah An-Nasri. Surah surah Iza Jaa Nasrullah wal Fath dengan nama surah An-Nasri. Intisari kanunge surah ni mengajar kita, surah ni mengajar kita. Tiap-tiap Quran tu ajar kita berlaku. Ajar kita hidup. Selain daripada amal kita baca dia, ibadat dengan baca dia. Nah, kalamullah al-muta'abbad bitilawati. Quran tu kalam Allah yang jadi ibadat dengan baca dia. Dan mengajar kita, mau'izatan, tazkiratan, ajar kita, peringat kepada kita. Quran untuk orang hidup, guna untuk orang hidup. Nah, orang hidup boleh ambil pengajaran dengan dia, boleh ambil ilmu dengan dia, dan kita baca dia jadi ibadat. Tak supaya baca benda lain, baca benda lain tak jadi ibadat. Kau dah baca tu, mereka mengaji dia, faham dia, jadi ibadat mengaji. Tapi Quran ni baca alif satu harah, lam satu harah, mim satu harah, tiap-tiap satu harah 10 darajat dah. Maka dalam surah ni Allah gapo Quran mengajar kita supaya apabila kita mendapat apa yang kita usahakan mendapatnya, kita dah usaha boleh sungguh bagaimana kita usaha tu orang panggil berjaya. Nah, sama ada kecil, benda peribadi kita, benda keluarga kita, benda dalam kampung kita, ataupun besar, radak agama, radak negeri, radak gapo, nah, radak masyarakat gapo, bila kita berjaya dapat yang kita usahakan mendapatnya, janganlah kita lalai dan lupa daripada bersyukur. Jangan lupa, jangan terlupa, dan jangan lalai. Oh, boleh dah oi, boleh dah mak ayat boleh. Berjaya, doa mak ayat berjaya. Dengan Tuhan tu perapat. Dan dengan Tuhan tu kita perapat, kita banyaklah bersyukur dengan Allah. Tak. Balah mana cara kita bersyukur? Takut tu, syukur tak. Nak syukur boleh. Pau jami dulu, wah pau lu siuk takar tak dia. Oh mujur. Nah, itu cara kita buat fikir kita sendiri. Cara bersyukur balah mana? Dengan mengerjakan amal bakti kepada Allah, amal bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenurinya, yang mengenyakan apa yang kita hajati itu. Kita kena ubah diri kita, dekat dengan Tuhan, kerja apa yang Tuhan suruh. Jangan kata lama boleh tu nampak pergi masjid. Tak boleh rasalah tu, kena pergi, kena baca Quran, kena bertaubat dengan Tuhan. Belalah sehari dua apa ni dah hawa boleh nampak boleh duit tu pergi masjid, belahnya katalah. Tapi kita dengan Tuhan tu bersyukur. Dia nak masuk ke dalam mas semata. Nah, masuk ke dalam mutu semata, mutu dengan habis di kedah. Mah dengan habis di kedah, habis. Taran. Apa? Kita guna nikmat tu. Masjid kita tak pergi. Quran kita tak baca.
terlupa kepada orang bui. Nah, terlupa kepada Tuhan yang menikmatkan kita. Kalau naik pekak pun, naik pekak, berjaya kerja kita tinggi, laba tu, laba ni, jual tu, jual ni. Kita hidup besar dengan sama makhluk sahaja. Tak apa kita nak besar pun, tapi jangan salah dengan ajaran Allah dan jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih-lebih lagi buat salah. Boleh nikmat Tuhan, deraka pada Tuhan. Semalam tak ada kelai, tak ada semaya, tak ada gapo, pakak hidup celong hidup gapo, ada maksiat tu, maksiat ni, maka itu lawan Tuhan dengan nikmat Tuhan. Tapi ni Allah Ta'ala pesan dalam surah ni, janganlah kita lalai dan lupa daripada bersyukur dengan mengerjakan amal bukti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma molek, amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengurniakan apa yang kita hajati. Nah, hak ni hak kurang dah ni, kurang mana wa amma punya Tuhan wi nikmat. Hak sebulehnya kena semua wa amma tu. Oh Tuhan nama satu lagi, Tuhan wi tak wi pun kita sentiasa duk ibadat kepada Allah. Hak nama duanya, oh ya Tuhan wi nikmat sikit, boleh rezeki sikit, sehat sikit, ngada amal ibadat. Hak teruk benar, nikmat tak nikmat, susah tak susah pun jauh dengan Tuhan, tak bahu ibadat kepada Allah Taala. Pun ni hak teruk sekali lah. Nah, kalau buat punya Tuhan wi nikmat tu pun untung dah, molek dah. Tapi hak molek sekalinya punya susah, punya senang pun kita sentiasa duk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Duk ibadat kepada Allah Taala. Lalu tu dalam surah ni jangan lalai. Ingat hak kita semua kalau bahasa boleh sehat sikit, kalau sakit-sakit perut 2-3 hari sakit. Dalam tubuh badan ke apa, bah tu hari sehat, berkat diri dengan Allah Taala. Nah, ataupun diboleh rezeki laba ke apa, berdekat diri dengan Allah Taala. Ataupun anak kita habis mengaji boleh kerja ke apa, berdekat diri dengan Allah Taala. Jangan kita lupa dengan Allah Taala, jangan lalai daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang buat baik kepada kita, yang kurnia apa yang kita hajati tu. Nah, ya bui belaka kita hajat, kita doa. Kadang-kadang kita doa lama dah. Doa. Bos siapa punya Tuhan wi terlupa. Kata kita dok minta Tuhan, ada siapa sangat. Mula kecek ke lain lalu. Nah, punya susah ya Allah. Tapi punya boleh kecek ke lain. Dah sebut benda lain. Tak ada bersyukur dengan Allah Taala. Bersyukur kepada Allah dengan kerja amal ibadat. Nah, kepada Allah serta minta ampun kepadanya akan salah silap kita. Dalam hal kita duk kerja pagi betul, duk naik kereta pergi, naik kereta kelik, duk kecek sehari, duk kerja sehari, nya ada salah, kena istighfar. Dah, sehingga kita kecek pergi beripung satu tempat 2-3 orang, punya kita nak bersurai itu kena istighfar dah. Apatah lagi kerja sebagai acik kita. Hidup kita hangga siapa kaya boleh buat rumah ke apa, maka tentu sekali ada salah itu. Istighfar dengan Tuhan. Salah buat kena, jangan sengelai lah, jangan sengelai salah tu kau dosa besar lagi. Gitu salah ke apa, kerja salah ke apa, tapi kena istighfar dengan Tuhan. Begitu kita kecek 2 orang dalam majlis ataupun dalam mengaji, dalam apa, nak tubik, nak bersurai itu, kena istighfar dah kepada Tuhan. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Maka orang ni kalau duk kecek, duk gapo, bila bersurai, dia baca tu, tubik dengan suci, dapat keampunan daripada Allah. Ini kita mengaji sebetulnya kan. Nah, duk mengaji ke apa-apa. Bawa kita nak bersurai, baca, pakat baca tu. Nak mesyuarat, nak kecek, nak pucung.
Ucung tu duk kata muka kata gitu ku nampak lah ni. Nya adalah muka merah sikit sebanyak ataupun kata silap ataupun kita sendu tak kena ke apa. Lepas dah tu nak bersurai minta ampun dengan Tuhan. Ada ni ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ngaji betul-betul lah kau. Hamba lu tak ada dosa. Dosa apa duk ngaji? Duk dengar orang dah baca Quran. Tak ada dosa, tambah pahala. Tak rugi, bukan rugi dak. Apa tak lagi kita kecek banyak ke apa ada tu ada ni. Nah, maka diakhiri dengan istighfar. Bagaimana kata doa kifarat. Doa kifarat. Kifarat tu mana? Hapus dosa kesalahan kita. Ada sebut kata doa kita nak kelak dah weh pakai doa kifarat. Mana? Doa nak minta Tuhan ampun dosa kita, kesalahan kita. Dan dalam kerja kita pun subhanallah kau. Kerja kita ambil tak ada muda siapa tua. Nah, berjaya. Beli kebau nak kata berapa rai. Beli kereta nak berapa butir dah. Dah ada dengan anak, ada dengan apa. Istighfar, tasbihlah kepada Tuhan. Ada banyak-banyak. Supaya Allah Taala ampun kesalahan kita lepas dah dan bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala kurnia lepas dah. Nah, kerana dalam kerja kita tu memang ada salah silap dalam usaha yang kita jalan itu. Nah, usaha kita duk kerja, duk cari makan ke, duk cari apa semua ada salah silap cerak. Maka istighfar. Kata setengah ulama tafsir dia kata surah ni sebagai alamat kata Nabi itu tak lama dah nak wafat. Dan ada setengah-setengah sahabat tu siapa menengung menangis kerana turun surah. Nah, kerana apa? Kerja Nabi ialah dakwah, seru agama. Kemudian Tuhan tahu dah kepada Nabi, Tuhan berjaya dah. Tuhan berjaya dah. Boleh fatah Mekah, boleh masuk Mekah, boleh dakwah sempurna. Dan manusia pun masuk Islam apa aja dah. Berpuak-puak dah. Lepas tu lebih-lebih lagi pada Haji Wida tu tahun yang ke 10 turun pada ayat hari ni sepenuh dah agama sepenuh. Maka para sahabat utama sekali Abu Bakar duka cita lah, belah perasaan, menangis Abu Bakar. Dan begitu juga turun surah. Pada surah ni kata setengahnya belum pada belum pada Fatah Mekah tahun yang ke-8, 9, 10, 2 tahun lagi lah baru ada akhir tu. Tapi dah mau tahu agama dah. Berjaya dah. Kerja Nabi dakwah, seru agama. Dan Mekah pun boleh kelak semula dah. Manusia pun masuk agama Islam dah. Mari pada ayat kata sepenuh dah. Maka buat sahabat-sahabat tahu agama kata Nabi ni nak wafat. Nah, seolah kata selesai dah kerja. Dia bila selesai kerja nak apa Tuhan nak tarik ambil. Nah, Tuhan nak apa nak mewafatkan Nabi kita, nak menyelesaikan urusan Nabi kita. Bening ada setengah mengatakan surah ni sebagai khabaria kepada orang-orang mukmin dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan faham utama sekali apa Ibnu Abbas katakan. Seorang sahabat Ibnu Abbas pakai dia boleh pakai dia royak salah satu cerak dah. Tak lama dah Rasulullah, tak lama dah Rasulullah. Dan sebagai berita khabar kata umur Nabi sudah terakhir dah, sudah berakhir dah lah. Ini ialah surah An-Nasri. Dan surah An-Nasri ini, iza jaa nasrullah ni ialah surah yang akhir sekali turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah yang akhir, bukan ayat akhir. Ayat akhir tu lain lagi. Kalau
Ugang bak gapo bak hukum ahkam ayat hak akhir al-yauma akmaltu lakum. Purna dah. Lepas dah tu hukum gapo hari halal gapo dah sudah sempurna dah. Tu ayat hak akhir. Dan hak akhir sungguhnya wattaqu yauman. Dah, so ayat wattaqu hak tu hak akhir sekali. Ayat hak sultan lepas dah ni tak ada turun ayat dah. Tapi surah hak akhir ialah surah Izaja. Hak turun satu surah penuh ialah surah Izaja Nasrullah. Ada. Ani ada gapo ulama ayat wi tahu pada kita. Dan surah ni ada gapo sebagai berita gembira, busyra, berita gembira ni royak benda molek iaitu Fatah Mekah. Orang masuk agama Allah afwaja berpokok. Dan surah ni juga berita duka cita. Nah, berita duka cita iaitu bila selesai manusia masuk Islam dah, Mekah boleh Fatah dah, berjaya dah, maka satu berita dalil kata Tuhan nak ambil dah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Tuhan nak akad dah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kata setengah surah ni, lepas tu surah ni letak pada gapo? Letak lepas pada kuliah ayyuhal kafirun. Sebagai nak ayat sebagai terakhir ni cerat agama. Kemah tauhid kita kepada Allah SWT. Nak mati dah. Salah kata kita ni nak mati dah. Kau kemah. Ni kau nak mati, kau ketaya. Nak mati tu ada belakang. Pubat dengan haram, menujung, mopat, melengok. Dia cari tubuhmu, lepas rata-rata. Tubuhmu pun kena royak. Tak kena bekas rumah. Dah. Tak kena gitu, kena goda oleh Datuk Tugas. Nak mati kau pelomba, tidak duk ngaji bercakap Tuhan satu, Tuhan kuasa, Tuhan iradat, Tuhan semua qada pada Tuhan kemah bercakap. Tapi bila nak mati kau lomba. Kadang-kadang mati tu ada kemenyi, ada dia, ada gapo, nauzubillah. Sedangkan bila nak mati kita kena kemah tauhid kita. Nah, supaya dengan gapo hikmat turun surah Izaja ni lepas pada kuliah. Kuliah tu nak kemah tauhid. Hingga siapa tak boleh nak tiru mungku amal ibadat di antara orang bukan Islam. Tak boleh turun cara yang atau gapo yang dibuat oleh orang bukan Islam. Nak kemahnya tauhid. Lepas tu datanglah Nasrullah. Dah datanglah pertolongan daripada Allah. Lepas pada datang pertolongan Allah, maka Nabi kita wafat. Kita hidup pun subhanallah. Kau tua kau kemah. Jangan kau ngeh dengan ibadat kepada Allah Taala. Kau ngeh dengan masjid. Kau tua kena berapat dengan masjid. Berapat dengan gapo dengan ibadat kepada Allah. Tak ada pergi masjid pun, tak ada terlupa duk baca Quran. Tak boleh. Nah, masjid adalah tempat hipung segala kebaikan. Pas kita dah main masjid, sayang dengan orang semaya, duk kecek hal semaya harga apa, dia kemah lagi ibadat kita, tauhid kita. Ni di umur kita tu, dah surah ni ajar pada kita, tahqiq tauhid kita dan banyak bersyukur dan tasbih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni gapo? Ajaran daripada surah Al-Fatih. Kemudian yang pentingnya apa saja yang kita dapat nikmat, sama ada nikmat peribadi ataupun nikmat masyarakat, nikmat keluarga, anak beranak apa semua, bersyukurlah kepada Allah. Dan banyaklah kita tasbih dengan semaya dan banyaklah kita puji Allah Taala, mujulah alhamdulillah, puji Allah Taala, sebut nama Allah dengan alhamdulillah tu puji mulut. Lepas tu kita berasa gembira, berasa suka, berasa redha dengan apa yang Allah Taala takdir kepada kita. Ni ialah sebagai muqaddimah suratul Nasri, dan kita ni pun duk ke akhir semata dah dengan surah
Al-Quran, dengan ayat Quran ni, surah yang ke berapa dah ni? Yang ke 10 dah. Ada 4 surah dah lepas pada ni. Ada 4 surah. 4 surah pun pendek-pendek. Kalau 4 surah surah Baqarah tu bertahun-tahun juga ni dak. Ada lepas pada ni, lepas surah An-Nasri, surah apa? Tabbat Yada gitu. Nah, surah Tabbat Yada. Lepas surah Tabbat Yada ada surah Qul Huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bin nas. Nah, nak habis dah kita pun. Dah kita kena kemah lah. Nah, tauhid kita, ibadat kita gapo wi kemah. Dah lebih-lebih lagi kita dengar daripada Quran sendiri dah. Dengar daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jangan itu lucu, jangan lomba. Nah, kalau duk dengar-dengar lucu, tak gapo, tak nasru. Nah, tak jadi kejayaan kita. Nah, dengar dah, tahu dah, tapi duk terlucu lagi. Dah kita takut sangatlah. Lebih-lebih lagi di akhir umur kita dah. Kita jadi husnul khatimah. Nah, molek sekali lah. Mati dalam mengaji, mati dalam ibadat, dalam taubat, dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.